batu sungai itu. Jadi batu sungai ini ada pelbagai bentuk, ada yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudi mendengar. Terima kasih kepada yang melapangkan masa untuk kita berkongsi pengalaman. Di hari ini saya ingin berkongsi pengalaman, berkongsi tentang apa-apa perkara yang boleh kita kongsikan untuk kebaikan kita bersama. Bukan ada tujuan untuk menyatakan bahawa kita betul ataupun tidak. Itu tidak perlu. Yang penting adalah kita berkongsi pengalaman dan mengambil sedikit ilmu jika ada ilmunya, dan kita berkongsi sesama kita. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, ya. Jadi pada hari ini Pijar Treatment. Pijar Treatment ini adalah salah satu daripada rawatan orang dahulu kala yang digunakan oleh orang Melayu lama dulu-dulu untuk merawat, untuk memastikan kesihatan mereka baik. Ya, tuan-tuan. Baiklah. Jadi antara sebelum kita ke seterusnya, kita minta kerjasama daripada yang sudi mendengar pada hari ini. Jaga SOP, ya, di waktu-waktu begini ikuti apa yang ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kebaikan kita bersama di waktu pandemik ataupun COVID-19 ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan kasihi sekalian. Keistimewaan batu sungai dalam Pijar Treatment. Jadi sebelum kita ke seterusnya, kita tafsirkan, kita definisikan batu sungai itu. Jadi batu sungai ini ada pelbagai bentuk, ada yang kecil, ada yang sederhana dan ada yang besar. Ia terletak selalunya di kawasan sungai, di kawasan air terjun. Kalau di air terjun yang sesuai batu ini, ya, sesuai untuk digunakan dalam rawatan, terutamanya rawatan orang Melayu dahulu kala. Tuan-tuan yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Keistimewaan batu sungai ini digunakan dalam rawatan orang dahulu kala. Seperti lenguh-lenguh tangan, rasa kebas, rasa semut-semut, kemudian angin di dalam perut, angin di dalam darah, sakit kepala, lutut, kemudian terseliuh dan sukar tidur. Maka tuan-tuan, batu sungai ini digunakan untuk, insya-Allah dia akan membantu. Jadi membantu dalam kesihatan kita seperti yang saya sebutkan tadi, setidak-tidaknya kos rawatan yang semula jadi, kos rawatan yang rendah sebab kita menggunakan alam semula jadi, tuan-tuan. Maka kalau dahulunya batu sungai ini, ya, digunakan untuk orang yang bersalin, itu satu kewajipan kalau orang dahulu kala, dan berbengkung, tuan-tuan. Kalau bengkungnya tempoh hari dah kita ikatkan ke tiang, panjang sangat bengkungnya, maka kita lilitkan di kawasan perut dan pinggul kita untuk wanita, tuan-tuan. Jadi bagaimana batu sungai ini mampu untuk kita gunakan, alam semula jadi ini mampu untuk kita gunakan dalam rawatan untuk kesihatan kita. Ya, tuan-tuan. Yang pertama, batu sungai itu, tuan-tuan, ya, batu sungai itu dipanaskan, dibuat tungku, ya, bertungku. Jadi batu sungai itu dipanaskan di atas dapur gas, jangan terlalu panas. Kemudian kita letakkan sama ada kain batik ataupun kain pelekat yang lama, ya, dan kita lapikkan dahulu dengan daun mengkudu tua. Daun mengkudu tua itu, ya, besar begitu, lebih kurang contoh. Ambilkan batu sungai dan letakkan ke daun mengkudu itu, balut dan ikat dengan tali. Mesti ikat, tuan-tuan, sebab masa bertungku itu macam-macam boleh berlaku. Takut terbuka pula kain tu, sudah satu hal lagi, dah luka ataupun melecur paha kita ataupun kaki kita. Jadi hati-hati di situ, tuan-tuan. Maka apa yang perlu dilakukan, tuan-tuan, di mana kita mula bertungku itu ialah di bahagian pongkor. Kalau orang Perak kata pongkor. Di mana pongkor itu? Di bahagian
bontot ataupun punggung kita di bahagian bawahnya itu, pinggang bawah sedikit. Jadi kita tungku di bahagian itu, maka tuan-tuan akan berlaku rasa best, rasa seronok, rasa sedap badan kita. Tungkukan di bahagian pinggang kita dengan batu sungai, dengan daun mengkudu tua, diletak batu sungai itu dan diikat, diponjotkan begitu. Dan kita bertungku tuan-tuan. Kemana batu sungai itu di bahagian belakang pinggang kita, naikkan ke atas ikut urat belikat kita dan sampai ke bawah, sampai tulang keting kita. Kita bertungku lebih kurang 20 ke 30 minit. Apa kesannya tuan? Kesan dia tuan-tuan, selain kita menggunakan alam semula jadi ini, badan kita akan rasa sangat sedap. Angin, kembung yang saya sebutkan tadi terseliuh, kebas-kebas, semut-semut di tangan ni semua kita tungku-tungkukan, insya-Allah akan ada perubahan yang sangat baik pada diri kita tuan-tuan. Jadi di situ tuan-tuan, kita gunakan alam semula jadi. Jadi bertungku ini adalah salah satu cara di dalam pijat treatment ini untuk kita menjaga kesihatan kita yang biasa digunakan oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita. Maka tuan-tuan, gunakan bertungku ini kalau kita susah tidur, kita tungkukan di bahagian tapak kaki kita tungkukan di bahagian betih kita tungkukan di bahagian pinggang kita. Kalau angin di perut, ya, kita tungkukan di perut. Katakan ini perut kita tengah tu pusat, tungku tu tolak ke pusat. Tekan begitu tapi tolakkan ia ke pusat. Maka apa yang berlaku? Orang dahulu-dahulu ya menggunakan kaedah ini. Jadi tidak salah pada kita yang mana bersetuju, yang mana tidak bersetuju tidak mengapa. Kita tetap kawan dan kita hanya berkongsi pengalaman kita daripada, kalau saya, opah saya daripada onyang dia daripada poyang dia. Jadi kita berkongsi pengalaman, kalau ianya baik, kita jadikan sebagai panduan. Kalau ianya tidak baik, tidak mengapa, kita tetap berkawan begitu. Jadi kalau dari aspek orang bersalin, kalau dahulunya ia sesuatu yang sangat penting. Maka kita hari ini kita ambil sedikit pengajaran daripada orang lama itu untuk kita jadikan generasi pada hari ini. Baiklah tuan-tuan, saya rasa cukup sampai di sini dahulu. Saya bercerita tentang batu sungai. InsyaAllah nanti kita akan bercerita tentang rawatan-rawatan yang lain orang dahulu kala, seperti buah merembang, ya, seperti buah putat, buah jeruju, ya, digunakan untuk apa, bagaimana orang dahulu menggunakan daun melung, daun bakung ataupun daun tembaga suasa dalam proses untuk memulihkan patah. InsyaAllah, saya hanya ingin berkongsi pengalaman cara rawatan orang dahulu kala, orang Melayu lama dahulu kala di waktu ini. Jadi kalau ada bahasa-bahasa saya yang kurang menyenangkan, saya mohon ampun dan maaf. Saya amat ingin berkongsi pengalaman dengan tuan-tuan yang sudi melapangkan masa pada hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati dan kasihi sekalian. Saya doakan anda semua berada di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu semuanya daripada Allah dan yang kurang itu daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.